to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Assalamualaikum, nama diberi Muhammad Aziz Aiman bin Muashri, nombor metrik 2022-0372. Saya ingin membentangkan tentang kajian falsafah Islam iaitu Al-Farabi. So, saya akan teruskan pada bahagian ringkasan tentang riwayat hidup Al-Farabi. Okey, Al-Farabi atau nama penuhnya ialah Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzla Al-Farabi. Beliau juga terkenal sebagai seorang teologi Islam pada zaman emas Islam pada abad pertengahan. Beliau adalah tokoh falsafah bagi ilmu kosmologi, logik dan muzik di samping falsafah. Al-Farabi biasanya terkenal dengan kitabnya Kitab Al-Siyasatul Madaniyah iaitu Book of Politics. Al-Farabi terkenal dengan ilmu-ilmu falsafah, fizik, muzik, astronomi, perubatan, politik, sastra dan juga sebagainya. Seterusnya saya akan membincangkan latar belakang Al-Farabi. Nama sebenar Al-Farabi ialah Abu Nasr Muhammad Tarkhan Al-Uzdak. Beliau dilahirkan di Wasij iaitu di wilayah Transoxiana di negara Turkistan. Al-Farabi lahir pada tahun 257 bersamaan 870 Masihi pada zaman pemerintahan kerajaan Samaniyah. Beliau belajar secara formal di masjid-masjid yang terdapat di Wasij. Al-Farabi juga dikatakan akan dapat menguasai beberapa bahasa asing seperti bahasa Syria, Arab, Greek dan beberapa bahasa lain. Al-Farabi menguasai pelbagai bidang dalam ilmu keagamaan, antaranya adalah ilmu nahwu, hadis, tafsir, fiqh dan sebagainya. Okey, seterusnya berikut adalah karya-karya yang dihasilkan oleh Al-Farabi iaitu Akhradu Ma'bad At-Tabi'ah Fi Ma'badi Ara'ah Al-Madinah Al-Fadilah Ara'u Ahli Madinah Al-Fadilah iaitu pemikiran-pemikiran penduduk kota utama, dan Al-Jamu Baina Raya'i Al-Hakimin Uyun Ul Masail pokok-pokok persoalan, Ihsya'u Al-Ulum iaitu statistik ilmu, Tahsil As-Sa'dah mencari kebahagiaan. Hasil-hasil karya Al-Farabi boleh dibahagikan pada 6 bahagian iaitu logik, sains, fizik, politik, metafizik, matematik dan juga muzik. Menurut pakar sejarah, kitab Ihya' Al-Ulum merupakan karya agung yang pernah dihasilkan oleh Al-Farabi dan menjadi rujukan oleh sebahagian pengkaji-pengkaji luar dari negara Timur Tengah, Barat dan Asia sehingga kini. Dalam karya ini, ia menerangkan berhubung teori keilmuan dan cabang-cabangnya luas meliputi ilmu bahasa mantik iaitu matematik, fizik, hukum, politik dan ketuhanan yang sebenarnya telah dan pernah dibahas oleh para ilmuwan yang lain. Bagi kepakaran besar beliau adalah dalam bidang logik, muzik dan psikologi. Di samping itu, saya akan membahaskan tentang jasa-jasa beliau yang telah ditinggalkan olehnya. Yang pertama, Al-Farabi terkenal dengan gelaran guru kedua, Al-Muallimu Al-Tahni, di mana beliau dikatakan merupakan antara kalangan sarjana Muslim pertama yang bijaksana seperti Aristotle, iaitu guru pertama beliau. Sumbangan utama Al-Farabi adalah mengenai kajian beliau mengenai ilmu logik. Yang kedua, antara karya beliau yang menjelaskan ilmu logik ialah At-Tawti fi Al-Matik. Yang ketiga, Al-Farabi turut terkenal dengan sumbangan beliau dalam bidang sains. Yang keempat, kitab Ihya' Al-Ulum merupakan antara karya beliau yang mengemukakan klasifikasi sains juga prinsip-prinsip daripada perspektif beliau. Manakala bidang sains politik adalah satu sumbangan Al-Farabi kepada masyarakat. Ideologi, pendapat dan pemikiran Al-Farabi dalam falsafah sains politik ini dapat dilihat dari karya beliau iaitu Kitab Al-Madinah Al-Fadilah dan
Bidang sosiologi juga merupakan salah satu sumbangan Al-Farabi selain sains politik, iaitu Kitab Al-Muzika Al-Kabir ataupun dikenali sebagai The Book of Music. Merupakan antara karya yang pernah ditulis oleh Al-Farabi mengenai muzik dan sosiologi awal Muslim. Akhir sekali, kesimpulan yang saya dapat menyimpulkan iaitu teorinya juga mengangkat martabat umat Islam dan beliau pada masa kini merupakan sumber rujukan barat dalam bidang falsafah. Dengan mengembangkan pengetahuan dalam berbagai bidang, beliau kini menjadi sumber rujukan utama kebanggaan Muslim. Al-Farabi juga mempunyai sumber rujukan yang eksklusif pada masa kini. Beliau mengabdikan hidupnya untuk menuntut ilmu. Sekian. Terima kasih.